Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan kongsikan tentang pembentukan Persekutuan Malaysia. Pastikan anda tunggu hingga ke akhir video kerana di akhir video nanti kami akan kongsikan trivia evolusi bendera salah sebuah ahli dalam Persekutuan Malaysia iaitu Sarawak dari 1841 hingga sekarang. Tahukah anda bahawa tanggal 31 Ogos 1957 bukan merupakan tarikh kemerdekaan bagi Malaysia? Ya, tarikh keramat tersebut ialah tarikh negara yang digelar Persekutuan Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan British. Persekutuan Tanah Melayu ini pada asalnya terbentuk pada 1948, rentetan bantahan orang-orang Melayu terhadap pembentukan Malayan Union yang meletakkan negeri-negeri Tanah Melayu di bawah jajahan dan jengkaman British sepenuhnya dan menidakkan kuasa Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Dan akhirnya Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan sepenuhnya daripada British pada 31 Ogos 1957. Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu merangkumi gabungan negeri-negeri Tanah Melayu iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Malaysia pula terbentuk 6 tahun kemudian pada 16 September 1963. Siapa pula yang menjadi ahli kepada Persekutuan Malaysia? Ia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Brunei. Namun Brunei pada kemudiannya menarik diri dari menyertai pembentukan Malaysia. Idea bagi penggabungan 5 negara ini bagi membentuk sebuah negara persekutuan diketengahkan oleh bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, semasa beliau berucap pada Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Kenapa beliau mencadangkan idea pembentukan Malaysia ini? Sebab yang paling utama ialah keselamatan. Pada ketika itu, fahaman komunis meningkat dan semakin kuat menular dan merebak ke Vietnam, Tanah Melayu, Sarawak dan fahaman itu semakin terarah ke Singapura. Tindakan melampau dan ganas pihak komunis di Tanah Melayu amat menggusarkan semua pihak, terutamanya Tunku Abdul Rahman sendiri. Dengan usaha penubuhan Malaysia ini, harapan rakyat agar penularan fahaman komunis ini dapat ditekan, terutamanya di Singapura. Sebab kedua ialah bagi memajukan sosioekonomi. Pembentukan Persekutuan Malaysia membolehkan ahli-ahli di dalam gabungannya mengadakan kerjasama ekonomi dan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dengan kerjasama ini, Malaysia dapat menarik pelaburan luar untuk meningkatkan ekonomi negara yang pada ketika itu baru mula membangun. Sebab ketiga ialah bagi mencapai keseimbangan kaum. Pada ketika Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan, komposisi rakyat berdasarkan kaum adalah tidak seimbang, di mana golongan Melayu dan Bumiputera ramai di kawasan luar bandar dan pedalaman, manakala golongan Cina banyak di bandar-bandar dan kaum India banyak mendiami kawasan estet dan perladangan. Dengan penyertaan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei dalam membentuk Persekutuan Malaysia, komposisi kaum ini dapat diseimbangkan dan mengeratkan lagi hubungan antara kaum. Antara pemain utama dalam merealisasikan usaha pembentukan Persekutuan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Beliau bertanggungjawab dalam mengetengahkan idea bagi pembentukan Malaysia. Beliau melawat Sarawak dan Borneo Utara iaitu Sabah pada hari ini bagi menyampaikan matlamat pembentukan Malaysia. Beliau juga mewakili Persekutuan Tanah Melayu dalam upacara menandatangani Perjanjian Malaysia di London. Tun Abdul Razak bin Datuk Husin yang juga Perdana Menteri Malaysia kedua. Beliau juga terlibat secara langsung dalam rangka tujuan pembentukan Malaysia serta terlibat dalam membincangkan hak dan kepentingan Sabah dan Sarawak di dalam Malaysia. Lee Kuan Yew, pemimpin utama dari Singapura,
Beliau menyokong penuh Singapura bersama dalam membentuk Malaysia bagi mengekang fahaman komunis di Singapura. Tun Muhammad Ghazali bin Syafi'i. Beliau merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Luar pada ketika itu yang diberikan tugas untuk merealisasikan pembentukan Malaysia. Tun Datu Mustafa bin Datu Harun, pengasas United Sabah National Organisation USNO. Beliau menjadi Yang di-Pertua Sabah yang pertama. Tun Muhammad Fuad Stephens, pengasas UNCO. Beliau dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah yang pertama selepas pembentukan Malaysia. Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan menubuhkan Sarawak National Party dan dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang pertama. Tun Temenggung Jugah Anak Bariang. Beliau merupakan pemimpin Parti Pesaka Anak Sarawak. Beliau memainkan peranan yang besar dalam mendapatkan sokongan penduduk Bumiputera Sarawak bagi membentuk Malaysia. Beliau kemudian dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Sarawak selepas pembentukan Malaysia.